InsyaAllah ya, hari Jumaat kita mulakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa talkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasanata masuk kitabillah wa sunnati rasulih. Ibtiga wajilah qurbihi wa sahbihi ila hadrat sayyidina syafi'ina rasulillah Muhammadin abdillah wa sallam khususan ila ruhi syakhul islam qadbil irsyad wal ibad al-habibullah bin alwi Muhammad al-haddad wal habib salim min Allah wal asyadiri wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin amah wa man ammara hadzal makan sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fihi wa man abdallah fihi inna Allah taghashahum bi rahmah wal maghfirah wa yasqimul jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. InsyaAllah kita teruskan kembali pengajian kitab Risalah Adab Sulukul Murid, yang mana kita sampai pada muka surat 50 ya. Kita baca muka surat yang 51 ni, yang Arab dulu. Qala al-Imam Al-Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Faslun fasal wa yanbaghi lil muridi alla yazala ala taharatin wa kullama ahdasa tawaddaa wa shalla rak'ataini. Wa in kana muta'ahilan wa ta'ahlahu falyubadir bil iktisal minal janabah fil waqt. ولا يمكث جنوبا ويستعين على دوام الطهارة بقلة الأكل فإن الذي يكثر الأكل يقع له الحدث كثيرا فتشك عليه المداومة على الطهارة وفي قلة الأكل أيضا معونة على السهر وهو من آكاد وظائف الإرادة والذي ينبغي للمريد أن لا يأكل إلا عن فاقة ولا ينوي إلا عن غلبة ولا يتكلم إلا في حاجة ولا يخالط أحدا من الخلق إلا إن كانت له في مخالطته فائدة ومن أكثر الأكل قسى قلبه وثقلت جوارحه عن العبادة وكثرة الأكل تدعو إلى كثرة النوم والكلام والمريد إذا كثر نومه وكلامه صارت إرادته صورة لا حقيقة لها وفي الحديث ما مال ابن آدم وعن شر من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقيمن سلبه وإن كان له لا محالة فسلسل لطعامه وسلسل لشرابه وسلسل li nafsih. Selalu dalam kesucian. Tajuk daripada fasal ini, selalu dalam kesucian. Suci daripada hadas dan juga hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi selepas kita mengkaji atau mempelajari mengenai tentang membersihkan hati, menjaga anggota badan, mata, mulut, telinga dan anggota badan yang lain, maka sekarang kita masuk pada bab menghiasi diri. Lalu dalam tasawuf ada kaedah at-tahalli ba'da takhalli. At-tahalli ba'da takhalli. Pertama at-tahalli. At-tahalli itu menghias, mempercantik. At-tahalli. Tahalli hulu. Hulu ni manis, cantik, indah. At-tahalli mempercantik, memperindah, mempermanis. Ba'da takhalli, selepas pembersihan, mensunyikan, mengkosongkan, takhalli. Mensunyikan, yakni menghiasi selepas membersihkan. Yakni diri kita selepas kita bersihkan daripada penyakit hati, hasad, dengki, sombong, meremehkan orang lain, dah bersih dah dibersihkan. Kemudian mata juga kita jaga, dibersihkan daripada maksiat,
telinga juga kita jaga, mulut kita jaga. Kemudian selepas bersih daripada benda-benda kotor ni, baru kita akan menghiasi dia. Ini kaedahnya. Jadi seperti yang kita nampak zahir, orang bila nak hias rumah, kena bersihkan rumah tu dulu. Kita nak cat rumah, takkan kita terus cat, sedangkan masih habuk. Nanti cat tu tak cantik, tak melekat dan tak cantik, jadi buruk. Jadi kena bersihkan dulu. Tengok lampu kalau nak tukar, kita tanggalkan dulu. Oh ini dah tak sesuai, dibuang, kena tukar. Baru dibersihkan dulu, baru dihiasi. Itu seperti macam tu juga diri kita atau jiwa kita. Jadi kita masuk sekarang pada menghiasi diri. Menghiasi diri dengan cara berwudu. Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa AS, ya, nanti kita kongsikan. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu yuhibbul mutahhirin. Yani sebelumnya rijalun yuhibbu an tatahharu, an yatatahharu. Lelaki-lelaki atau orang-orang yang suka bersuci, dan Allah suka orang yang sentiasa dalam keadaan suci. Jadi orang yang suka mensucikan dirinya daripada yang batin, penyakit-penyakit tadi, dan juga dari zahir, hadasnya, maka orang ni tersebut akan menjadi mahbub. Mahbub, dicintai. Ini termasuk wuduk, ini termasuk cara untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dakwahkan kepada Allah, kita mengaku adalah kita mencintai Allah. Tapi adakah Allah cinta kepada kita? Kalau nak tengok Allah cinta tak kepada kita, maka tengoklah diri kita sebanyak mana kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah. Semua manusia confirm lah cakap cinta kepada Allah SWT, pada Tuhannya. Tapi adakah Tuhan tersebut mencintai manusia tadi? Itu ada tandanya. Tandanya apa? Ditengok daripada manusia itu sendiri, adakah dia banyak buat sesuatu yang dicintai oleh Allah, oleh Tuhannya. Sebanyak apa kita melakukan perkara yang dicintai Allah, maka sebanyak itulah tingkatan kecintaan Allah kepada kita. Sebab segala sesuatu yang kita buat adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tak akan memberi seseorang, melainkan Allah akan menjadikan dia orang yang meminta. Kalau ada orang nak meminta, maknanya dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang suka bersuci. Dikatakan hendaklah setiap murid, yakni orang yang betul-betul ingin mendapat makom atau darjat di sisi Allah SWT, darjat tinggi di sisi Allah SWT, maka hendaklah dia selalu dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, yakni dalam keadaan suci, hadas kecil atau hadas besar ni. Setiap berhadas, ia berwuduk. Setiap berhadas, dia berwuduk. Orang yang suka berwuduk ini dicintai oleh Allah, bahkan dicintai oleh hafazah, malaikat yang bersamanya. Malaikat ni suka orang yang ada wuduk selalu. Dan ketika seseorang dicintai oleh malaikat, maka syaitan tak berani nak dekat. Oleh kebanyakan orang yang ada wuduk, dia agak susah nak maksiat. Sebab kenapa? Syaitan nak masuk, melainkan nafsu dia kuat kan. Oleh itu kita bab nafsu sudah kan, bab jiwa apa semua. Oleh sekarang syaitan akan cari peluang daripada zahirnya untuk menjerumuskan orang ni kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita buat perisai lagi dengan cara berwuduk. Orang yang berwuduk disukai oleh malaikat. Ketika malaikat tu sentiasa bersama dia, maka dia akan dijauhi oleh syaitan. Orang yang berwuduk, syaitan susah nak masuk. Bahkan orang nak sihir dia pun susah. Orang nak sihir dia pun susah. Subhanallah. Sampai-sampai dikatakan termasuk wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik. Berwasiat Nabi, ya Anas, kalau kau dapat sentiasa dalam wuduk selalu selamanya, buatlah.
Sesungguhnya malaikat maut ketika mencabut nyawa seseorang dan dia dalam keadaan wudu, maka ditulis baginya pahala syahid. Jadi kalau kita mati dalam keadaan wudu, malaikat Israel datang, kita dalam keadaan wudu, ditulis syahid. Sebab kenapa syahid? Mudahnya syahid, senangnya syahid. Memang senang nak cakap, boleh buat. Yakni jaga wudu selalu boleh, susah. Melainkan oleh Allah SWT diberi kekuatan orang tersebut. Apa rahasianya syahidnya? Sebab dia menjaga sunnah Nabi. Kan menjaga wudu kan sunnah Rasulullah SAW. Menjaga sunnah adalah ibadah. Ketika dia mati dalam keadaan menjaga sunnah alias menjaga ibadah, dia mati syahid orang ni. Maka bila dah sakit atau kita jumpa ada orang yang sakit, nazak contohnya, kalau kita mampu dia wudukkan. Kalau tak mampu tayamum. Ya kalau tak mampu doktor cakap tak boleh kena air, tak boleh kena debu, bahkan tak boleh jumpa. Ya kita doakan saja, baca Yasin dan surah Ar-Ra'du untuk surah orang nazak lah. Tapi kalau diri kita sendiri mampu untuk berwuduk walaupun dengan sangat, sebab ini last minute, bukan last minute dah nak ending, nak penutup umur kita sudah. Sekejap lagi kita dah pindah daripada dunia ni, keluar dari dunia. Jadi kita ingin keluar dari dunia dalam keadaan suci. Ditulis syahid berkumpul dengan para syuhada nanti di akhirat. Walaupun di dunia kita mana ada syahid dimandikan, disolati, itu syahid dunia akhirat. Kita ini dapat pahala syahid di akhirat. Pahalanya kita dapat, tapi syahid dunia kita tidak dapat. Maksudnya syahid dunia apa? Syahid dunia kan tak boleh dimandikan, tak boleh disolat sebab ada najis, ada darah kan yang bila berperang, itu syahid dunia. Di akhirat mereka pun kalau berperang kerana Allah dapat pahala syahid. Orang yang mati wudu ini salah satu yang syahid akhirat, dapat pahala syahid. Banyak kelebihan daripada berwudu itu sendiri kan. Termasuk meluaskan rezeki. Wudu ini diluaskan rezekinya. Mudah diluaskan rezeki. Kemudian sentiasa ditulis kebaikan kepadanya. Dapat pahala je, tak wudu apa. Banyak pahala, kelebihan wudu. Kalau kita dah alang-alang pergi tandas, ya, jangan setakat buang hajat, istinja macam tu saja. Ambil wudu sekali. Ambil wudu, alang-alang dah kena air. Sebab Allah akan memberi amanun lil mudawimi lil wudu. Yani satu keamanan, satu perlindungan, satu lindungan untuk orang yang sentiasa menjaga wudunya. Ada sebagian orang yang masa time ini kan, masa Covid hari itu, dan ada orang Mont Kiara ni, atau Mont Kiara di sana, dia ada maid, pembantu, pelayan maid tu, khadimah, orang yang melayan ni, pembantu ya orang itu. Semasa Covid, daripada dulu awal lagi sampai sekarang tak kena Covid ni. Rahsianya apa? Rahsianya wudu. Dia rajin wudu. Jadi apa-apa dia wudu. Ini apa nama? Lepas khidmat batal wudu lagi. Banyak kali wudu. Sehari tu sampai 15 sampai 20 kali wudu. Ya kalau batal wudu, kalau batal wudu. Tak kena Covid. Padahal dia menjaga orang yang kena Covid, bos dia kena. Ya jadi selepas melawat bagi makan kan bos dia tu, yakni ayah member ni, ayah ni jamaah ni, diberi makan apa semua, baju kan diambil semua kan kena basuh kita kan, yakni berhadapan langsung. Tapi selepas tu dia basuh tangan, wuduk lagi dan wuduk lagi, wuduk betul-betul bukan wuduk kita, wuduk kena bukan setakat siram muka, basuh tangan saja, bukan asal wuduk saja, tapi wuduknya ada berkumur, ada masuk air dalam hidung, istinsyak, kan, ada basuh tangan 3 kali dengan sunnah-sunnahnya. Dia tak kena sampai sekarang. Belum kena. Ya bukan maknanya orang kena Covid tu orang yang rendah atau tak, bukan pasal kena Covid-nya, tapi orang ni dilindungi oleh Allah Taala daripada penyakit. Jadi memang betul di dalam kitab tafsir Munir ya,
Kalau dalam tafsir Munir disebutkan orang yang senantiasa wudu dalam perlindungan Allah. Orang yang senantiasa wudu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Nabi Musa juga diwasiati oleh Allah, ya Musa tawaddo. Wahai Musa, wuduklah engkau. Fa in asabaka syai'un fa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Bila awak terkena musibah, terkena bala, terkena sesuatu yang awak tak suka dan kau dalam keadaan hadas tak berwuduk, jangan salahkan melainkan dirimu. Cela dirimu. Sepatutnya berwuduk. InsyaAllah Allah jauhkan orang yang berwuduk daripada mara bahaya dah dan balak musibah. Jaga wuduk tadi. Setiap berhadas ia berwuduk dan melakukan solat 2 rakaat. Ini yang berikutnya ini agak susah ni. Tapi orang yang uzur tak boleh wuduk kan? Orang uzur, perempuan yang uzur tak boleh wuduk. Yang belum suci lah, belum suci. Haram wuduknya dan tak sah. Lepas tu macam mana Ustaz? Itu dia kelemahan dia. Kelemahan dia. Ia kena sentiasa zikir saja sudah. Zikir kan tak ada masalah kan kalau uzur kan? Zikir. Tapi kita nama manusia lalai juga. Di sana kadang jin atau para bomoh ni masuk pada time-time tersebut, pada masa-masa tersebut. Oleh kebanyakan orang yang kerasukan ni, yang mudah kerasukan tu perempuan. Kalau kita tengok ada sekolah kerasukan, tengok pelajar-pelajar yang kerasukan ramai perempuan. Sebab kenapa? Ya mungkin ya tak ada wuduk, lepas tu dia mungkin dalam keadaan uzur tadi. Alhasil bukan pasal nak takut-takuti kerasukan bomoh apa semua, insya-Allah tak ada. Kita baca zikir-zikir Rujul Latif itu sama juga, pendinding juga daripada mara bahaya tapi kalau wuduk ini memang ada kelebihan sendiri. Lebih-lebih dia melakukan solat 2 rakaat. Sebelum solat baca doa wuduk tadi. Baca doa wuduk kan, ketika doa wuduk dibaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah menjadikan itu sampai sana sajalah. Baca ni maka futihat lahu abwabul jannati samaniyah, dibuka untuknya 8 pintu surga. Yadkhulu fi ayyihima syaa. Dia boleh masuk mana-mana pintu. Jadi setiap wuduk dapat tiket lagi, dapat kunci. Istilahnya bukan kunci, memang akan dibukakan nanti kepada orang tersebut 8 pintu surga itu sendiri. Masuk yang mana-mana dia suka. Kalau mampu lagi, lakukan solat 2 rakaat seperti Bilal. Ini amalan Bilal kan. Ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj, masuk ke surga, Nabi mendengar suara terompah selipar, sendal atau terompah Bilal ni terdengar. Maknanya Bilal ni, kan Bilal itu yang selalu mengingatkan Nabi, ya Rasulullah dah masuk waktu. Adakah masuk waktu? Istilahnya camlah Nabi dengan langkah kaki Bilal. Sampai di surga pun terkejut, Bilal dah sampai sini pula. Lalu sekali ditanya kepada Bilal, apa amalanmu ya Bilal? Ya Rasulullah, tidaklah aku wuduk, melainkan aku akan solat 2 rakaat. Termasuk apa? Maknanya orang yang melakukan amalan ini termasuk dia akan mendapat masuk surga. Mendapat masuk surga. Dan sunnah wuduk ini boleh masuk sekali dengan solat yang lain. Boleh masuk dengan solat yang lain. Saya nak solat duha, kemudian wuduk saya. Lepas wuduk saya nak solat 2 rakaat saja. Sekarang kan saya nak solat rakaat sunnah wuduk dan duha kan. Boleh gabung sekali. Sebab kenapa? Sebab sunnah wuduk ini termasuk, solat sunnah wuduk ini dimasukkan kepada solat sunnah yang boleh masuk kepada yang lain. Seperti tahiyatul masjid. Seperti tahiyatul masjid. Kita masuk masjid saja, terus solat dengan imam. Syekh Al-Imam Romli mengatakan terus dia dapat tahiyatul masjid dan juga solat subuhnya. Sekali dapat. Imam Romli mengatakan tak payah niat. Syekh Ibn Hajar niat. Kalau kita nak solat duha kan, kemudian kita nak dapat 2 solat duha dan sunnah wuduk, ya niat.
Usolli sunnatal wudu wa duha. Kalimat sunnah tu tak perlu sebetulnya. Ya, usolli duha kan. Kalau niat macam mana jamaah di sini kalau niat solat duha? Tak dalam niatnya macam mana? Lafaz dia. Dalam hati yang kita lintaskan macam mana? Usolli sunnatat duha kan. Rakaat ini li ta'ala baik. Untuk solat duha ni yang wajib 2 kalimat saja. Usolli duha. Kalau usolli sunnatat duha, kalimat sunnah tu sunnah hukumnya. Kalau ditambah rakaat ini dulu masa belajar masa kecil panjang kita niat. Kalau zuhur kan, kalau solat wajib kan ada solat wajib, ada solat sunnah, ada waktu, ada sebab, ada solat sunnah mutlak, tak ada waktu, tak ada sebab. Okey, solat wajib niatnya usolli fardol duhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Jadi sahaja saya solat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat kerana Allah. Panjang. Padahal kalau wajib ni 3 saja yang wajib. Kalau solat wajib, yang wajib kita lintaskan dalam niat 3 perkara saja. Kalimat usolli, kalimat fardu dan solatnya. Solat apa? Usolli fardot duhri, itu cukup sebetulnya sudah. Usolli fardot duhri, kan niat ni kan ketika kita takbir kan. Allah, mulut bertakbir, niat dalam hati. Allahu akbar, jadi dalam hati usolli fardot duhri. Macam tu je. Itu kalau solat fardu. Tapi kalau dia makmuman, tambahlah makmuman. Kalau dia makmuman ya. Kalau imaman, sunnah tambah imaman. Dia tak niat imam pun tak ada masalah. Tapi kalau makmum, wajib niat makmum. Untuk solat sunnah ni, solat duha ke, solat witir ke, solat tarawih ke, ba'diyah qabliyah ke, kita tak perlu sebut sunnah itu sendiri. Cukup usolli duha, usolli witra 2 saja. Jadi kalau solat fardu 3 kalimat, usolli, fardu dan solat tu maghrib isya. Kalau sunnah usolli dan solatnya terus. Tapi kalau saya panjang Ustaz, usolli sunnatat duha rakaataini, tak ada masalah. Yang wajib ni 2 usolli duha. Jadi kalau kita nak niat usolli sunnatal wudu kan, usolli duha wa sunnatil wudu, atau usolli duha wal wudu, macam tu juga boleh. Kalau yang ketiga, solat sunnah yang ketiga, solat sunnah yang tak ada waktu dan sebab, itu nama solat sunnah mutlak. Bila bukan solat hajat, bukan solat wudu, bukan solat apa, solat sunnah mutlak. Macam mana solat dia, niat dia, usolli sahaja. Allahu akbar dalam kalimat usolli. Sudah boleh apa? Maksudnya teruskan solat, dapat sunnah mutlak 2 rakaat. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita yang mereka sampai sekarang masih ada yang solat satu malamnya 300 rakaat, ada 500, bahkan ada yang 1000 rakaat satu malam. Ya. Kalau jamak ya, kalau jamak tu sebetulnya ya kan jamak ni ada 2 kan. Ini kita kat fikah ni sudah. Tapi tak apa. Jamak tu kan ada 2. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Okey, kalau jamak takdim, kita niatnya tu tak mesti ditakbir. Tak mesti ditakbir. Janji di solat pertama kita ada niat. Kan macam tu, an-niyatu fil ula. Di solat yakni niat di solat yang pertama. Saya sekarang nak jamak ni, zuhur dengan asar. Saya nak solat. Usolli fardhu duhri. Kemudian asar saya nak jamak. Ya niat saja, lepas tu saya nak jamak asar. Macam tu saja. Niat tu niat saya nak jamak asar tu masanya daripada selepas takbir sampai sebelum salam. So dia panjang. Mencelah. Ikut kita masa rukuk niat, janji sebelum salam. Kalau selepas salam niat tak sah jamaknya. Maknanya apa? Maknanya dia solat asar di waktunya nantinya.
Kalau sekali tak apa, usolli fardhu dhuhri jam'an. Atau ya niatlah jam'an lil asri. Tapi kalau kita usolli fardhu dhuhri saja, kemudian Fatihah, rukuk, nak rukuk sebelum rukuk kita niat, saya niat jamak dengan asar. Atau saya nawaitu jam'ut takdim, kan. Nawaitu jam'ut takdim sah. Nanti asar tu usolli fardhu asri saja sudah. Kan sudah niat yang pertama tadi. Itu kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir bila niat dia? Kalau jamak takhir. Saya sekarang asar, contohlah masa ni asar. Saya tak solat zuhur lagi kan sebab saya niat jamak. Niat jamak takhir adalah ketika di waktu pertama, di waktu zuhur. Sepanjang waktu zuhur tu itu adalah masa niat jamak takhir. Jadi saya kalau masuk zuhur, saya niat jamak dalam hati saya niat jamak takhir. Sudah settle. Kemudian macam mana saya nak solat nanti Ustaz? Ya usolli fardhu dhuhri, lepas tu usolli fardhu asri. Macam kita musafir kan kita. Ini bukan qasar ya. Qasar lain, qasar. Kalau qasar tambahlah usolli fardhu dhuhri qasron. Itu selepas ketika solat kalau qasar tadi. Tapi kalau jamak seperti itu. Jadi bukan masa takbirnya. Kan? Kalau jamak takdim dia di masa solat pertama, sepanjang solat pertama. Kalau jamak takhir di sepanjang waktu solat pertama. Waktu maksudnya zuhur ke maghrib. Jadi panjang, dia lagi panjang lagi. Kalau qasron lah. Usolli fardhu dhuhri qasron, fardhu asri qasron, fardhu maghribi qasron. Maghrib boleh diqasar ke? Tak boleh kan. Tapi ada pendapat ulama boleh 2 rakaat. Bukan 1,5. Nak berhenti kat mana kita nak qasar maghrib 1,5. Di dalam kitab Bajuri pendapat yang kedua, maghrib pun boleh qasar tapi 2. Bukan 1,5. Kalau 4 jadi 2, kalau 3 1,5 sepatutnya itu akal kita. Tapi dalam fikah 2. Sorry. Kalau kita travel kan, kita lebih abdah solat yang akhir. Takdim atau takhir? Selalunya lebih kalau tak ada waktu tak akhir lah kan, lebih abdah. Pada waktu kita buat takhir juga. Ya. Kalau untuk musafir kan, untuk musafir tu di masa mana dia akan berhenti rehat? Oh, nanti kita akan berhenti pukul 5. Maknanya lebih afdal dia nanti takhir. Tapi kita berhenti pukul 3. Takdim lah. Takdim. Ikut berhentinya nanti. Supaya lebih memudahkan kepada sesamanya. Jangan kita orang tak takdim, kita nak takhir. Ya, habis kita jadi perguncingan kan. Jadi bahan bawang. Ya. Jadi itu kalau apa noh? Jamak takdim. Jamak takdim sebetulnya jamak takdim takhir ni mudah. Tapi banyak salah, ramai yang salah dalam jamak ni. Sebetulnya niatnya tak perlu di takbiratul ihram. Tapi ada kalanya di solat pertama semuanya ketika rukuk ke lepas Fatihah ke atau semua boleh. Kalau jamak takdim tadi. Kalau jamak takhir wajib niat di waktu solat pertama, di waktu pertama tadi. Jadi kalau dah waktu zuhur habis, dia tak niat jamak, padahal dia tak solat lagi, dia tak jamak dah masuk asar, apa yang dia buat? Ya kalau dia sengaja dosa dia dan wajib qada. Kalau dia tak sengaja, dia tak dosa dan wajib qada. Maknanya apa? Maknanya nanti solat zuhurnya di waktu asar bukan jamak tapi qadaan. Tapi qadaan lillahi ta'ala. Kita sampai ke hotel waktu tu kita tak nak solat jamak habis. Kita ni akan solat. Boleh. Boleh je, boleh. Untuk musafir yang belum sampai tu kan. Untuk musafir tu eloknya kalau nak solat ikut rombongan tu turun pukul berapa, ke turun di solat pertama atau turun di solat kedua supaya paling kurang kita tidak menyusahkan orang lain. Tapi kalau ada di hotel tu kita kan penat, nak rehat dulu, nak baring dulu, nak tidur dulu, itu tak ada hal. Tak ada masalah. Niat saja. Saya niat jamak
takhir. Baik, dan melakukan solat 2 rakaat ni selepas wuduknya. Banyaklah kelebihan daripada wuduk. Jika ia telah berkeluarga, telah berkahwin maksudnya, lalu mendatangi isterinya, maka hendaklah ia bersegera mandi wajib dari hadas besar pada saat itu dan tidak berdiam dalam keadaan berhadas besar. Betul ya? Jadi untuk yang hadas besar ini, bila ada hadas besar, mimpi basah atau sejenisnya, hadas besar lah, itu disunnahkan kita segera mandi wajib. Sebab kalau orang yang berhadas besar tu malaikat tak nak dekat. Suami isteri, kan? Kemudian hadas besar, kemudian nak baring dulu, tidur dulu. Hati-hati, Israel datang mampu kita. Sebab dah hadas besar gitu. Jadi kalau sunnahnya apa? Sunnahnya bila dah hadas besar, terus mandi. Dan dimakruhkan nanti kalau dia makan. Lapar lah, makruh, jangan makan dulu. Nak minum, haus, jangan makan dulu. Melainkan kalau tak nak makruh untuk makan minumnya, ambil wuduk dan istinja. Kalau dia tak nak mandi, afdal dia terus mandi. Tapi saya sejuk lah Ustaz. Sekarang ni sejuk, air pun tak panas lagi kalau dia masak air. Kan? Contoh tak ada water heater lah rumah dia. Nak masak air, tengah masak air, saya lapar, saya haus. Paling kurang istinja, ambil wuduk. Baru boleh makan, boleh minum tanpa kemakruhan. Ini bagi orang yang berhadas besar. Berhadas besar jangan terlalu lama, jangan dibiar. Sebab malaikat memang tak nak dekat. Orang-orang yang berhadas besar ni. Istilahnya secara zahir, secara batin ni, nampaklah malaikat tu kan. Jin pun nampak orang ni ada perisai. Orang ni tengah terdedah rumahnya, terbuka. Jadi dia boleh masuk ke tak, nampak macam tu. Bahkan orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu gaib ni, boleh nampak juga kan. Ilmu kalau ada orang, orang-orang kafir, nampak orang yang ulama. Contohnya ulama yang betul ulama bukan ulama gambar-gambar saja zahir kan. Ulama zahir batin, takut dia. Sebab aura tu rasa panas atau tak selesa macam tu. Tak selesa. Orang wuduk pun macam tu juga. Pernah Sayyidina Umar ini mengutuskan satu utusan bab mengenai kiswah Ka'bah, datang menyuruh seseorang untuk datang ke utusannya, datang ke rumah rahib Yahudi. Rahib Yahudi di zaman Sayyidina Umar. Diketuk pintunya. Diketuk pintu rumah ni. Rahib tu tak buka-buka. Lama tak buka. Kemudian berapa lama tunggu, sejam macam tu, baru dibuka. Dia tak sampai sejam lah. Alhasil lama. Sepatutnya buka ni 10 minit, 15 minit buka pintu kan. Ini tak lama. Lebih daripada biasanya. Akhirnya utusan ni selepas dibuka, kemana awak? Ini tak buka-buka dari tadi. Lama tak? Tak dengar ke? Saya ketuk. Saya dengar. Kenapa lambat buka? Sebab ketika ada orang ketuk tadi, saya tengok dari atas, tak tahunya utusan penguasa. Sayyidina Umar kan penguasa, khalifah. Utusan penguasa. Jadi saya takut ada apa-apa, penguasa tu nak buat zalim kepada saya. Jadi saya pernah baca di kitab Musa, Nabi Musa yang di Taurat. Dia katakan, kalau ada penguasa yang nak buat zalim kepada seorang, dan dia dalam keadaan wuduk, tak akan ada apa-apa. Oleh itu, ketika awak ketuk tadi, dan saya tahu awak adalah utusan penguasa, saya ambil wuduk dulu. Bahkan anak-anak saya pun suruh ambil wuduk semuanya. Supaya apa? Tak terzolimi oleh penguasa tadi. Jadi ini wuduknya, ini hadas kecilnya. Bukan hadas besarnya. Kalau hadas besarnya, memang diheret. Istilahnya kalau nak penguasa tu, zolim. Banyak kelebihannya. Istilahnya, kalau hadas kecil seperti itu saja, hadas besar lebih besar akibatnya. Segerakan mandi walaupun tengah malam. Tengah malam ke atau pukul berapa mandi. Kalau panas ya masak air. Kalau sejuk masak air. Kalau kita berpeluh, ya eloklah mandi sejuk dan segar nanti. Kemudian hendaklah ia membantu dirinya agar selalu dalam keadaan bersuci dengan cara sedikit makan. Macam mana saya ni malas nak wuduk selalu lah Ustaz.
Cara dia jangan banyak makan. Orang banyak makan, banyak pergi tandas. Lepas banyak pergi tandas, dia banyak hadas. Kan? Atau saya tak sampai pergi tandas. Ya paling banyak lagi makan angin. Kan? Makan nangka, cempedak, buah-buah. Banyak makan dia. Habis. Keluar angin terus batal lagi wuduk lagi. Batal lagi wuduk lagi. Ada orang yang banyak makan nanti banyak hadas. Nanti akan dikongsikan ni banyak tidur juga. Baik Haji, ada soalan? Ustaz, ada cerita lah yang sebenarnya seorang mufti lah di Malaysia ni. Mufti ni dia pergi satu majlis atau siar imam semua dia lah. Jadi mufti ni pun salam. Yang seorang ni nak salam tapi mufti tolak. Dia. Lepas tu cerita yang tak salam ni terasa lah, kenapa mufti tak salam dengan dia? Tapi baru dia ingat. Sebelum dia mufti tu dia masuk tandas tapi tak basuh. Dia kencing lah. Oh, okey. Tak istinja. Oh, istinja. Maknanya ada apa mufti kan? Iyalah. Macam ni, memang ada kemungkinan seperti itu, atau ada kemungkinan memang Allah akan set orang ni, yakni atur orang ni untuk menjauh daripada perkara yang buruk, dijagalah oleh Allah. Ya, ada kemungkinan kelebihan tu mufti itu sendiri boleh detect lah. Boleh detect. Sebab kalau ulama-ulama itu ramai yang seperti itu. Pernah pelajar-pelajar ni, ada yang satu orang ni tidur pagi. Lepas subuh tidur. Kan? Lepas subuh tu tidur. Kelas pukul 8. Jadi pukul 8 dia terlajak dah. Tidur. Maksudnya dia baru bangun tidur, kelas dah masuk. Maksudnya dia lambat lah. Terus dia sedar bahawasanya dia hadas besar. Mimpi basah dia. Jadi sebab takut lambat, takut datang lewat, akhirnya dia pun tak sempat nak mandi. Dia terus je datang. Diam-diam duduk belakang macam tu kan. Dalam sekali nasib baik guru tu bijaksana dalam ambil sikap. Dia katakan, kalian ini kenapa bau sangat kalian ni semua? Mandi dulu semua. Suruh mandi semuanya. Jadi nak tutup aib seorang ni. Jadi yang satu orang ni, alhamdulillah selamat semua mandi. Jadi dia tak tahulah. Padahal guru tu tahu dia yang berhadas, tapi dia tutup aibnya. Tak sampai mengaibkan orang lah. Awak, kenapa awak ini bau busuk sangat ni? Tak ada seperti itu. Jadi lebih bijaksana dalam mengambil ini. Awak semua busuk lah bau, mandi lah semua. Suruh mandi. Akhirnya mandi semua. Yang hadas besar nawaitul ghusla raf'il hadasil akbar, yang lain mandi biasa saja. Ya. Tapi masya-Allah ya ni. Haji tadi Ustaz, malu dekat dia dah. Itu dia. Maksudnya bukan, mungkin kita tak boleh suuzon juga pada mufti itu sendiri. Sebab ada kemungkinan ya mungkin ini sendiri tak elak, dia tak ada kesengajaan. Allah jaga dia seperti itu. Kalau ada ramai yang seperti itu. Maksudnya sebetulnya yang syekh tadi kadang memang tak tahu. Tapi Allah yang mengaturnya. Ayah mengaturnya. Apa nampak lain ni awak ni? Terus kebetulan yang diajak cakap tu memang ada salah. Memang ada salah. Ada yang seperti itu. Ada juga syekh yang memang tahu dia salah. Tapi selalunya orang mukmin bila dia menjaga mulutnya, menjaga matanya, menjaga anggota badannya, menjaga kesuciannya, ini akan memang diset macam ni oleh Allah. Dijaga daripada perkara yang buruk. Maksiat ke, apa ke. Dia boleh cakap benda yang orang tu buat terkejut. Kenapa saya ni macam tu. Paling kurang macam tu. Tapi kalau dia istiqamah dalam amalan ni, dia boleh memang boleh detect nanti. Boleh baca, boleh nampak. Baik. Di sini Imam Haddad mengkongsikan kepada kita, kalau nak mudah menjaga wuduk adalah dengan cara sedikit makan. Harap makanan sedikit hari ini. Baik.
Ini bab makan ni hari ini. Baik, seseorang yang banyak makan, maka ia akan sering berhadas. Kebanyakan kan? Banyak. Dan akan menjadi susah baginya untuk selalu dalam keadaan suci. Sebab memang bersuci ni bukan simple ya. Kalau kita boleh 24 jam berwuduk ni, hebat lah. Bukan 24 jam berwuduk, maksudnya kita tidur jugalah. Sebelum tidur kita wuduk, kemudian kita tidur, bangun tidur terus wuduk. Jadi dalam tidur kita ada wuduk kan tak mungkin. Melainkan kita tidur duduk. Kan? Tidur duduk macam ni, bawah ni tak lubang kan. Macam ni, padat macam ni. Duduk macam ni tegak, baru kita tak batal wuduk kita. Baru tak batal. Kalau Nabi tidur baring pun Nabi tak batal wuduk dia. Sebab kenapa? Sebab Nabi ni yang tidur matanya saja. Mata, wal qalbu lam yanam wal ainu qad naisat di sana. Hati itu tak pernah tidur tapi mata kadang pejam mata. Rasulullah. Oleh itu kenapa Nabi hatinya tak pernah tidur? Sebab sentiasa bersedia menerima wahyu. Kan kalau Nabi seperti semalam yang kita kongsikan kan, wahyu itu turunnya dengan cara ru'yatun solihah, mimpi yang benar. Jadi ketika Jibril atau wahyu turun ketika Nabi tidur matanya, tapi hati Nabi bangun. Oleh itu Nabi pernah ada riwayat, memang ada riwayat kan, lepas tidur Nabi terus solat. Tapi itu bukan kita lah. Kalau kita kan tidur zahir batin gitu ni. Tidur mampus nama dia. Tidur mati nama dia kan. Di heret kat mana, bangun-bangun kat tandas pun kita tak sedar nanti. Sebab itu tidur kita. Kalau tidur Nabi kan tidur hati saja. Jadi orang yang boleh jaga wuduk 40 hari lah. 40 hari ni ada kelebihan sebetulnya. Sebab pernah berlaku kan kepada anak murid Sayyidina Hasan Asyadzili. Yang kita baca Hizib Bahr petang tu. Ada baca Hizib Bahr? Selepas Al-Waqi'ah kan. Kalau petang lepas asar kan, kita baca surah Waqi'ah, kemudian baca Hizib Bahr. Hizib Bahr ni penulis dia Abil Hasan Asyadzili. Ada seseorang yang belajar kimia. Ya, ini bukan kimia, lebih kepada merubah sesuatu kepada menjadi emas. Menjadi benda berharga. Akhirnya Syekh Hasan Asyadzili didatangi oleh orang ni, "Ya Syekh, saya nak belajar kepada awak." Baik, belajar saja. Memang mengajar dakwah kan, dai. Akhirnya, tak, saya bukan nak belajar biasa. Saya nak belajar ilmu yang boleh merubah sesuatu ini boleh menjadi emas. Wah, ini jadi nak kaya kononnya. Kata Syekh Hasan Asyadzili ni, baik, kalau macam tu ente kena kena penuhi syarat saya. Baik, apa syaratnya? 40 hari ente jaga wuduk kan? Dan selepas wuduk solat 2 rakaat. 40 hari saja. 40 hari jaga wuduk dan terus solat. Setiap hadas wuduk terus. Jadi kalau tidur kan, mengigau, terbangun kan, kita kadang terbangun sekejap kan, kita sambung lagi. Ini tak boleh. Kalau dah bangun macam tu, kena bangun, kena wuduk. Baru kalau nak tidur, tidurlah. Tapi kalau sebelum tidur batal lagi, ya wuduk lagi. Macam tu seterusnya. Akhirnya disanggupi syarat tersebut, dia buat, dia terkena banyaklah, kencing tak lawas. Pernah kita try ni, tak berjaya. Sebab dapat seminggu cerit berit. Cerit berit kan susah kan, kalau ni kadang kencing tak lawas, sakit perut, apa semua. Jadi batal saja wuduk, Tengah tidur mengigau, bangun wuduk lagi, bangun. Tapi orang ni mampu dia 40 hari. Anak murid. Akhirnya ketika hari ke-41 dia dah buat macam ni, dia pun bertanya-tanya, aku dah 40 hari ni mana aku tak boleh merubah emas apa semua. Akhirnya dia batal hari ke-41 tu, batal wuduk. Dia nak ambil wuduk dalam perigi tu. Menggayung kan, ada baldi timba tu kan, ditarik macam tu kan. Lala sekali yang ditarik, yang dikeluar dari baldi, yang diangkat tadi, bukan air sudah, cairan emas. Jadi dibuang dia ketakutan. Maksudnya ni sekarang batal wuduk kan. So dia kena sambung wuduk lah, kena wuduk lagi. Dia tarik lagi, dia emas lagi. Akhirnya
emas lagi dibuang. Emas lagi dibuang. Lalu sekali dia pun tak jumpa air. Tak jumpa air, datang lagi ke Abi Hasan Asyadzili. Datang. Ya saya ni dah sempurna 40 tapi sekarang saya tengah hadas ni. Tak boleh wuduk. Kenapa tak boleh wuduk? Sebab air yang saya timba ni semua jadi emas. Maknanya ente dah berjaya. Jadi cairan yang awak sentuh tu sudah jadi emas. Wah, ini kalau dilakukan ni wallahu alam kaya raya dia ni. Buatlah. Tapi jangan menipu ya, jangan menipu. Maksudnya kalau bangun malam tu wuduk terus. Kan kita insya-Allah satu malam bangun 7 kali gitu. Jadi wuduk 7 kali. Wah, 2 solat lah 2 rakaat. 7 kali lah. Air jadi emas terus masuk peti ais. Nanti beku jadi emas. Mas Jokong boleh kita chop nanti, pokong ke apa. Tapi alhasil ada kelebihan, memang ada kelebihan. Orang jaga wuduk tu ada kelebihan. Kita boleh takbiratul ihram apa kan. Kadang kita kan masuk surau, dah solat kita tak ada wuduk. Coba ada wuduk, terus solat saja. Kita masih nak wuduk, lepas tu tengok tempat wuduk pun beratur hari Jumaat ni. Habislah lambat lah kita. Tapi kalau ada wuduk, selalu sedia lah, siap sedia macam tu. Baik. Kemudian begitu juga sedikit makan dapat membantu untuk bangun di malam hari. As-sahar ni, alas-sahar. Bangun malam setiap hari ini wajib dilakukan oleh orang yang memang nak mendekat kepada Allah ya. Kalau ada orang nak jadi wali, nak apa tapi tak bangun malam, wah mimpi orang ni. Sebab seorang aulia ini tidaklah dilantik atau diangkat oleh Allah melainkan di jaufil lail, di tengah malam. Jadi kalau tengah tidur nak diangkat apa? Suruh datang office nak diangkat jadi pekerja, dia tak datang, dia tak diterima kan? Orang nak interview dah terima dia punya kerja, lala sekali masa nak diangkat jadi bagi pangkat apa dia, tak datang pula, tidur kat rumah. Dia tak dapatlah dia pangkat. Macam tu juga orang yang bercita-cita atau berangan-angan menjadi seorang kekasih Allah, wali Allah, tapi kalau malam dia tidur, memang mimpi ya dia, mengigau nama dia, atau menghayal kan. Jadi dia katakan, begitu juga sedikit makan dapat membantu untuk bangun di malam hari. Dan hal itu apa? Dan bangun di malam hari ini merupakan tugas yang terpenting yang harus diperhatikan setiap murid. Jadi seorang murid, seorang yang ingin dekat kepada Allah, wajib bangun malam. Bukan malam tu habis dengan tidur, dengan TV, dengan benda-benda yang lara. Ini bukan murid nama dia ni. Ini cikgu sekolah di sini. Tapi kalau murid yang maksudnya murid ni bukan murid sekolah ya, tapi murid orang yang ada keinginan mendekat kepada Allah itu kena bangun malam. Kan kalau kita tengok dicek lah, tapi jangan cek saya pula. Cek guru-guru kita tidurnya 2-3 jam saja. Khususnya mereka ketika sudah berumur. Banyak tidur mungkin awal, tapi mereka bangun awal. Al-Habib Alwi bin Muhammad Alwi bin Syihab kan. Alwi bin Syihab yang pernah saya kongsikan mungkin. Tak pernah melihat orang kafir semasa hayatnya, sepanjang hayat Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Ini tak pernah melihat orang kafir sepanjang hayat. Kasyaf. Sangat jelas sangat sudah. Bahkan cucunya Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihab ni sama juga. Habib Abdullah bin Syihab baru meninggal dunia. Itu pun kasyaf juga. Seorang pelajar daripada Indon, pelajar universiti di Yaman, pelajar Ahqaf, dikasyaf oleh dia. Nampak apa awak buat dengan pramugari pesawat tu? Tahu pramugari? Pramugari pesawat. Dia nampak dia. Jadi dia tahu. Jadi Alwi ini orangnya kasyaf juga. Kalau bangun kan, kalau dia bangun pukul 2 atau pukul 3 lah kan. 2 jam sebelum subuh dia pernah bangun. Akhirnya dia kalang kabut. Cepat-cepat anakku, pada anak dia nama Muhammad, Habib Muhammad. Muhammad, cepat-cepat kita dah lambat. Kata anak dia, lambat apa ayah ni? 2 jam lagi subuh kan.
Sebab kenapa? Dia bangun 4 jam sebelum subuh selalunya. 4 jam sebelum subuh. Kalau kita bangun pukul 6 sekarang pukul 2. Dia 2 jam sebelum subuh tu terbangun dah kelam kabut dah. Macam kita dah dengar qomat subuh tu. Dengar subuh di surau kan kita dah kelam kabut kan. Lala sekali tak pergilah lambat. Tapi orang yang biasa biasa jamaah di surau di masjid, bila dah dengar qomat kan kita dah tak tahu kelam kabut dah. Macam tu dia buat padahal subuh lagi 2 jam. Sebab kenapa? Dia ada target. Solat berapa rakaat, Al-Quran berapa juzuk, ada target dia. Lepas tu zikir pada saraf. Kalau kita kan 2 cukup je. Tapi kita tak boleh nak 4 jam terus. Sedikit. Kena ada usaha lah. Usaha terus. Kalau tak ada usaha, ya sudah macam ni saja sudah kita. Tak naik-naik. Ya seperti ini sudah. Maksudnya usaha macam mana Ustaz? Maksudnya usaha malam ni kita azam 10 minit sebelum subuh. Set alam tu. 10 minit. Rasa mudah, naik 20 minit sebelum subuh. Naik sikit-sikit. Tak boleh kita 2 jam sebelum subuh. Sekali terus turun darah kita. Kurang darah dia, pening. Betul tak tobat sudah. Tobat tak solat je nanti. Kan kita boleh sakit kan kalau kurang tidur kan. Kita kan kalau kurang tidur boleh sakit. Kurang darah lah, apalah, gula naik kan, macam-macam dia punya penyakit. Tapi kalau sedikit boleh sebetulnya. Jadi set 10 minit, 15 minit. Nanti lama-lama kita setengah jam sebelum subuh. Sebab kenapa? Badan kita dah terbiasa. Sekarang badan kita ni biasa tidur banyak. Jadi kalau tidur sikit, pening. Ada orang yang biasakan tidur sekejap. Kalau tidur banyak dia pening. Kita terbalik. Tidur sedikit kita pening, tidur banyak kita selesa macam tu. Ya habis masa kita nantinya. Jadi kena ada mujahadah di sana, ada perubahan atau ada usaha sedikit-sedikit. Orang dikatakan bangun malam merupakan tugas yang terpenting ya, paling penting yang harus ni maksudnya apa? Yang wajib diperhatikan setiap murid. Setiap murid wajib bangun malam. Paling Al-Quran nak ambil berapa Ustaz? Ya, paling kurang satu muka surat lah satu malam. Kalau kita masih permulaan. Tadika pertama, tadika kedua. Nanti masuk darjah 1, darjah 2. Kita tak tahu kelas berapa kita sekarang. Kalau dah masuk sekolah menengah, SMK kan. Kemudian masuk universiti, ini kelas tinggi sudah ni. Universiti akhirat tapi. Jadi ada kelas juga sebetulnya. Sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan, insyaAllah cukup ni. Ada soalan mungkin cukup. Ini hari Jumat 10.30 sudah. 10.40. Dia macam orang yang bisa merokok rasanya. Kalau merokok nak berhenti, dia kata jangan berhenti terus. Sikit-sikit. Betul. Sama. Kalau umurnya panjang lah. Kalau nak pendek, tu berhenti, ambil lah. Memang tak boleh ya. Memang akan kambuh lagi. Betul. Berhenti kalau sehari itu 3, kurangkan 2. Kalau dah mampu, kurangkan 1. Seminggu sekali atau macam mana. Anak-anak muda, perempuan ni dia punya sehari juga uzur. Kita tempoh dia 10 hari, 15 hari. Jadi dia tak boleh baca Quran. Dia zikir saja. Baca emosi ke tu kan. Kadang kamu sama dia tak boleh isi. Niat zikir, ya, dijaga. Sebab ayat kursinya ya. Sebab zikirnya. Kalau zikir tu pendinding ya. Kita sebetulnya banyak zikirnya. Masuk rumah kita ada zikir, masuk tandas ada zikir, keluar rumah ada zikir, kan macam tu. Pakai pakaian, pakai baju kita ada zikir. Itu untuk melindungi diri kita sendiri sebetulnya. Naik kereta ada zikir, semua ada zikir, tapi banyak ditinggal sudah. Bab-bab ini banyak ditinggal. Sayang, nak makan je kita ingat zikir. Lepas makan dah lupa dah. Tak ada nak doa makan bersama. Jom doa makan bersama, Allah barik lana, kita ada. Jom doa selepas makan bersama, tak ada sudah. Alhamdulillah. Masing-masing. Itu kalau ingat, kalau tak ingat,
sendawa je lah. Macam tu. Alhasil. Baik. InsyaAllah cukup Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa khillat ulama nukhda bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين Jadi hari ini kita dapat 2 tugas menjaga wuduk dan qiyamul lail, jaga malam. Itu insya-Allah kita rubah sikit-sikitlah. Dihargai 5 minit sebelum subuh sangat berharga. Jangan berfikir yang 4 jam tadi. 5 minit, 10 minit itu cukup sudah. Cukup dan tapi jangan merasa cukup sangat, kurang. Yang ni boleh tambah macam tu juga. Kalau kita setiap hadas tak boleh wuduk, paling kurang ada hadas saja kadang wuduk, kadang tak. Jangan tak wuduk langsung lepas hadas. Alang-alang masuk tandas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Ada salah silap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.